Assalamualaikum, pagi yang indah pada semua. Ini kita di awal Sabi' lagi di bangunan Embassy of Malaysia in Cairo. Kira hotel Mu'ib di Kahirah. Hari ini kita akan hari kedua ni di sini 23 bulan. Kita akan pergi ziarah di makam sekitar Kahirah bersama dengan Ustaz Farid. Okey, nak kita pergi mana hari ni ya? Okey. Okay, kita bersama dengan Ustaz Farid ya. Kita punya tour guide kita pada hari ini. Beliau akan bawa kita jalan-jalan ziarah makam di sekitar Kahirah ni lah. Makam Doreh semua sekali lah. Jadi ni orang pengalaman Ustaz Aziz kata. Ustaz Farid ni mana Ustaz Farid? Berapa lama kat Pasir? Daripada mana? Daripada Johor. Johor di mana? Johor di Pasir Gudang. Pasir Gudang, orang Pasir Gudang. Dia rasa bertuah sangat ya. Kerana dibantu oleh Ustaz Farid. Ustaz Farid ni diturunkan oleh Ustaz Azri lah untuk bawa kita bersih-bersih. Kita nak pergi makam mana hari ni? Hari ni kita ziarah sekitar Kahirah. Semalam dah ziarah Masjid dengan Masjid Azhar sudah ada. Jadi insyaAllah hari ni kita mula dari Babu Syahriah. Kita ziarah Imam Syekh Abdul Wahab Syarani, lepas tu Imam Ramli Kabir, ayahnya, dan juga Ramli Sawir, anaknya, pengarang kitab Nihayatul Muhtaj, Syarah Minhaj kan. Lepas tu kita sambung ziarah Sayyidah Nafisah, Sayyidah Zainab. Lepas tu Imam Syafi'i, Imam Waqi' sekali lah. Imam Waqi'. Lepas tu apa nama, dekat dengan dia Al-Imam Ibn Hajar Asqalani. Kemudian kita ziarah Sayyidina Amru dan juga Sayyidina Uqbah, sahabat Nabi. Sayyidina Amru dan juga Sayyidina Uqbah. Kemudian kita sambung ke apa nama, belah Muqattam, kita ziarah Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Sakandari, Imam Ibnu Abi Jamrah, kemudian Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid di sekitar tu. Kemudian ada seorang lagi Wali Sawir. Wali Sawir ni ada satu lagi kita ziarah Imam Lais Ibn Sa'ad. Ada seorang lagi sebelum ke selepas Imam Syafi'i nanti. Wali Sawir tu yang Syekh Ashraf tu, apa nama dia? Bukan. Yang Rifa'i dah. Bukan. Dia di antara ahli bait Nabi, tapi Allah bagi dia kelebihan daripada kecil lagi dia boleh hafal Quran. Umur 3 tahun ke 4 untuk. Tapi meninggal kecil tu. Yang dipegang liwak tu kan, ada bendera tu kan. Dia meninggal. Siapa nama dia? Nama dia tak ingat, tapi dia Ashraf bukan nama dia. Masyhur dia Wali Sawir kan. Dekat situ lah. Ya, dekat situ. Dia pegang apa liwak dia madat. Lepas tu last nanti kita ke Jabal Muqattam lah. Kita tengok apa matahari terbenam kan. Masya-Allah. Kita naik Jabal Muqattam tu. Itulah perjalanan kita hari ni, insya-Allah. Kita serahkan sepenuhnya kepada Ustaz Farid, dan kita minta jugalah Ustaz Farid bagi penerangan ya untuk jemaah. Nak ziarah juga Imam Khatib Syarbini. Boleh juga kalau ni dengan Imam Bajuri. Boleh? Itu puteri-puteri mazhab Syafi'i tu. Okey, insya-Allah. Uzarak daripada nanti kita ziarah Imam Bajuri dengan Imam Khatib Syarbini juga. Syarbini lah syarah apa nama ni cetak ni kan. Contoh makam apa? Ada Imam Syatibi, lepas tu biasa kita pergi Nabi Tanihah tu kan. Itu yang biasa-biasa tu lah. Apa Abu Abbas Mursi kan, Muhammad Mursi, anak murid
Baru ni ada 2 orang ahli bait, itu dengan seorang sahabat Nabi tabi'in. Lepas nanti ada seorang lagi tabi'in kabir yang apa? Abdul Rahman Al-Hurmus tak silap. Al-Hurmus. Syekh Yusri juga. Ada juga dekat Tak sekolah. foto Syekh Yusri yang sana. Kata Syekh Yusri bawa balik Tontor kan? Baru-baru ni. Ada istimewa ke apa ke? Ni Maulid kan dengan Maulid Sidi Mat Badawi. Badawi. Dr. Judah makam di situ ke? Dr. Judah. Ya, dulu anda sempat mengaji. Kita sarapan dulu, harus bilaban, nasi dengan susu. Ni caramel. Salzah nak rasa tu, harus bilaban. Kita makan dulu. Jadi mak waktu. Kita cuba rasa harus bilaban. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ni boleh? Memang Allah ya. Alhamdulillah, apa mumpah Hindu harus bilaban. Okey. Kita buat review makanan Review makanan. Apa nama dia? Harus Ain Hamzah. Ain Hamzah. Apa nama dia? Nasi dengan susu. Kan nasi bin susu kan. Tak pandai tu makanan-makanan orang ni. Buat sini. Bismillah. Sedap. Masya Allah, Masya Allah. Apa rasa dia? Rasa nasi dengan susu lah. Mantap. Tak ada kuliah hari ni. Oh, ada Hamzah lah, bukan Ain. Baiklah. Ni dinamik campur-campur. Ada full dalam ni kan? Kacang ni full kan? Full. Dalam Yang ni Tokmiyah Bilbait. Tokmiyah ni macam bergetih lah. Bilbait maknanya ada telur dalam ni. Kita makan dengan halal ni. Halal ni jeruk. Cuba rasa Tokmiyah Bilbait. Bismillahirrahmanirrahim. Lama dah tinggal ni sebelum kuliah dulu memang makan ni lah Tokmiyah Bilbait. Balik kuliah dengan Tokmiyah Bilbait. InsyaAllah. Dan pelan. Silakan. Tokmiyah ni macam hijau kot. Macam barang tu dia buat untuk patty. Kita bergedil lah, bergedil. Akan bagi kita hari semua kita makan. Maisa suka. Fatimah tak apa suka. Fatimah tak ledok Arab. Mantap ke insyaAllah. Ya?
Okey, rasa dia. Tanya ada panah. Dinamik ni memang betul dinamik lah. Tu dinamik tu panggil. Dinamik campur-campur lah. Dinamik yang kena tak ada. Ha. Okey, Sari ya. Tengah sini. Alhamdulillah. Rasa dah habis. Ngap sikit, makan ni sikit. Baru dia rasa dia punya tu. Rasa harap. Sarap sikit. Makan pun banyak. Kita dalam perjalanan ke makam Imam Abdul Wahab Sya'rani Al-Asy'ari Asy-Syafi'i Asy-Syazuli, dia tarikat Syazuli. Dia merupakan seorang dipanggil Syekhul Islam, tokoh dalam mazhab Syafi'i, juga dalam tarikat Sufi, seorang wali kutub pada zamannya, dan merupakan seorang muhaddis, orang yang sangat hebat. Dipanggil Imamul Muhaqqiqin wa Zudwatul Arifin, pemuka ahli kebenaran dan teladan orang-orang ma'rifat. Lebihnya kita akan dengarlah bayan atau penerangan oleh Ustaz Farid ya, penerangan tokoh yang sangat hebat ni, Imam Abdul Wahab Sya'rani. Di mana tu makam dia, Ustaz Farid? Di Babu Syariah. Babu Syariah tu kampung dia lah. Sya'rani tu Syariah lah tu. Ya kot. Kampung dia, di zawiyah dia dah. Dia tu zawiyah tu. di makam di zawiyah dia kan. Oh, tempat dia mengajar. Di zawiyah dia, tempat dia suluk amal ibadat. Okey, insya-Allah kita akan ziarah nanti. Ni pemula hari day 2 ya. Day 2 Ustaz Farid bawa kita ke makam Imam Abdul Wahab Sya'rani. Zaman tu, zaman apa banyak melahirkan tokoh apa ilmuan yang apa sampai sekarang kita dapat manfaat. Imam Khatib Syrbini sezaman dengan dia, Imam Ramli Kabir, Ramli Saghir, kan Imam Ibn Hajar Al-Haytami kan. Lepas tu Imam Ibn Hajar Asqalani. Dia sezaman semua tu ya? Dekat zaman. Zaman dekat-dekat lah. Cuma Syekh Abdul Wahab dah kiranya dia hidup penghujung zaman penghujung umur, dekat-dekat ujung umur Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria kan kita tahu umur panjang kan, Allah bagi dia kelebihan. Tapi dia dah penghujung umur lah. Jadi banyak kubah-kubah ni apa ni Ustaz Farid? Mana vlog kita ni? Di sebelah ni, kalau sebelah kiri ni, di sebelahnya banyak makam-makam lagi kat belah-belah sini. Makan-makan. Tadi kan kalau kubah-kubah ni, dan kat belah-belah sini ada apa Al-Imam Syafrawi. Lepas tu ada syuhada apa Mesir dekat sini. Kat belah sini. Yang waktu pembukaan kota Mesir dulu ada belah-belah kat belah sini. Banyaklah apa, antaranya Imam Khatib Syrbini pun ada belah ni, belah depan ni. Makam di sini kan? Kat belah depan ni. Sahibul Iqna. Imam Khatib Syrbini, Sahibul Iqna dengan Imam Bajuri. Abu Syuja'. Bajuri apa, Syekh Azhar. Kat belah sini. Syekh Zaki Ibrahim. Oh ni makam Syekh Zaki Ibrahim. Masjid dia lah. Dekat masjid dia. Tu, Syekh Zaki Ibrahim nampak tulis masjid dia kan. Nama dia Asyirah apa? Asyirah Muhammadiyah. Syekh Zaki Syazuli kan? Kenapa? Tapi dia apa sejalan dengan Syazuli. Syekh Zaki. Abdul Wahab Sya'rani wal alim faqih Syekh Islam Al-Asri Imam Muhammad wali keturunan saya Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib.
صراط مستقيم عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini kita dapat ziarah maqam Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, iaitu di antara ulama besar yang menguasai pelbagai bidang ilmu, yang lahir pada tahun 898 Hijrah, dan beliau di antara ulama yang menguasai pelbagai bidang ilmu yang tidak ada kitab yang beliau karang melainkan semuanya bermanfaat kepada umat baginda Nabi SAW, dan beliau di antara sufi yang benar-benar yang kiranya memenuhi syariat yang diajar oleh baginda Nabi SAW, dan beliau adalah seorang ulama yang hidup sezaman dengan Al-Imam Khatib Syarbini, Al-Imam Ramli Kabir dan juga Ramli Saghir, dan juga Syekhul Islam Al-Imam Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan beliau juga berguru dengan ramai guru, dan guru yang paling beliau terkesan adalah dengan Sayyidi Ali Khawas. Dan diceritakan bahawasanya beliau dididik sepenuhnya sepenuhnya dalam kiranya rihlah sufiyah dan rihlah keilmuan oleh Sayyidi Ali Khawas. Sayyidi Ali Khawas ni dia seorang awliya, wali Allah yang Allah kurniakan dia menjadikan dia ni wali jazb ataupun majzub ataupun dinamakan majzub ataupun jazbah. Dan beliau ni seorang wali yang ummi dan juga tak pandai menulis dan sebagainya, tetapi Allah kurniakan beliau ni keilmuan yang sangat dahsyat, dan beliaulah yang mendidik Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Dan dia ceritakan dalam kitab Min Ma'arif As-Sadat Sufiyah, diceritakan bahawasanya macam mana beliau ni boleh menguasai pelbagai bidang ilmu dan boleh menulis ratusan kitab adalah bahawasanya waktu beliau berguru dengan Sayyidi Ali Khawas, Sayyidi Ali Khawas meminta beliau untuk jual semua kitab-kitab. Kiranya kitab yang beliau ada ni, yang beliau kumpul sepanjang rihlah menuntut ilmu ni, catatan ke apa semua Sayyidi Ali Khawas suruh jual. Jadi beliau pun dengan berat hati, ya kitab kan, kalau kita dah keluarkan duit beratus ribu untuk nak beli kitab, lepas tu kita pergi sana sini untuk dapatkan tawabit catatan daripada guru-guru kita. Jadinya tapi diperintahkan oleh seorang guru dia saja untuk jual semua kitab-kitab. Jadinya beliau dengan berat hati, walaupun berat hati tapi beliau ikut cakap guru beliau Sayyidi Ali Khawas. Kemudian beliau pun jual, dan jual dengan tak masuk akal, harga yang sangat murah dan sebagainya. Kiranya tak masuk akal lah dia jual. Jadi tapi dia jual, dia ikut cakap guru dia. Jadi dia jual kemudian Sayyidi Ali Khawas nasihat beliau, okey, bila kau dah jual, maka kau pergi beruzlah. Dan Sayyidi Ali Khawas pesan, jangan letakkan pengharapan hati kau tu pada kitab-kitab. Jadi tapi letakkan pengharapan hati kau ni pada Allah. Jadinya dia pun pergi beruzlah dengan cakap tok guru dia Sayyidi Ali Khawas beruzlah. Lepas dah beruzlah, Sayyidi Ali Khawas perintahkan beliau untuk duduk bersama dengan manusia pula. Waktu bersama dengan manusia pula, Sayyidi Ali Khawas pesan, waktu kau bersama dengan manusia, aku nasihat engkau jangan meletakkan pengharapan syahwat dan juga dunia, iaitu keinginan nak orang kabul, orang terima, nak kiranya nakkan keduniaan, nak kumpul dunia, harta dunia dan sebagainya. Jadi beliau pun ikut. Sambil tu Sayyidi Ali Khawas pesan lagi, jangan berhenti untuk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah sentiasa waktu bersama dengan manusia. Kemudian beliau pun ikut. Lepas beliau satu persatu perintah gurunya Sayyidi Ali Khawas, beliau ikut. Kemudian
Allah bukakan beliau waktu tu juga direct untuk ilmu laduni, ilmu yang kiranya di luar jangkaan, yang beliau pun tak sangka yang beliau mampu menguasai pelbagai bidang ilmu, nahwunya, fiqhnya, imam usul fiqhnya dan hadisnya dan lain-lain. Jadinya lepas daripada situlah beliau mengarang pelbagai bidang ilmu dan juga beratusan kitab. Dan kitab beliau memang semuanya bermanfaat, lagi-lagi orang yang nak kiranya tariq ila Allah, orang nak berjalan ataupun salik orang yang nak berjalan menuju kepada Allah. Dan kiranya beliau ni akan mengajar syariat, hakikat dan juga makrifat. Jadinya orang yang benar-benar yang nak ikut sufi yang betul-betul yang nak ikut jalan sufi yang sebenar, sebaik-baiknya kena ada semua muallafat kitab karangan beliau. Sebab semua kitab-kitab karangan beliau semuanya bermanfaat, tak ada yang tak manfaat. Kemudian beliau ceritakan juga dalam kitab beliau sendiri bahawasanya beliau ni sepanjang hidup beliau, alhamdulillah Allah kurniakan beliau ni rezeki yang tak pernah putus. Sedangkan beliau tak ada pun sibuk nak cari rezeki ke apa semua, pekerja ke apa sebagainya. Tetapi sampailah beliau wafat, Allah rezekikan beliau ni kiranya tak pernah putus langsung rezeki sepanjang beliau hidup dan sepanjang beliau menuntut ilmu. Jadi itu sedikit kisah Syekh Habib Wahab Syarani. Syekh Habib Wahab Syarani ni di antara anak murid Al-Imam Ramli yang Imam Ramli sayang, yang sangat cinta. Imam Ramli Kabir, bukan Sogir anaknya, tapi Kabir, ayahnya Syahabuddin Ar-Ramli, bukan Syamsuddin Ar-Ramli anak dia, tapi Syahabuddin Ar-Ramli ayahnya. Dan beliau sangat rapat dengan Imam Ramli, dan beliau banyak belajar fiqh dan juga usul fiqh dalam mazhab Syafi'i dengan Imam Ramli, sehinggalah beliau mampu kuasai usul fiqh dan juga fiqh dengan kiranya dengan betul-betul tekun, dan sehingga jadi di antara ulama besar dalam mazhab itu mazhab Syafi'i. Itu sedikit ringkas kisah Al-Imam Syekh Habib Wahab Syarani rahimallahu taala. Ya, jazakallah khairan jazak kepada Ustaz Farid ya. Memang padatnya penerangannya, kita sangat bersyukur Allah Ta'ala izinkan kita ziarah makam seorang wali Allah yang masyhur ini. Sebenarnya Syekh sendiri, imam atau sahib hadar darih sendiri yang izin kita untuk kita ziarah dia. Tapi tak dapat juga tadi nak buka pintu pun, mojo-mojo kita balik gitu-gitu je ya. Alhamdulillah, biiznillah. Dan kita juga beruntung Allah Ta'ala utus Ustaz Farid untuk terang kepada kita. Kita pun misteri juga Imam Syarani orang tak biasa dengar. Masya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan gerak ke kita pergi sebelah pula ada makam lain. Syekh Nuruddin Syauni. Syekh Nuruddin Ali Nuruddin Syauni atau Asyuni antara ulama yang pertama buat majlis selawat besar-besaran di Masjid Azhar di Mesir. Dan kalau dia ceritakan oleh guru kami itu Syekh Nazrul Nasir, beliau ceritakan, para masyayikh menceritakan sebelum kedatangan Syekh Nuruddin Syauni ni ada seorang perempuan ni, dia ni seharian dia perempuan yang kiranya tak berakal lah. Maksudnya macam mana nak kata, kira orang gila lah. Perempuan yang gila. Berakil lah. Jadinya sepanjang harian dia kiranya dia ni kalau ikutkan dia ni tak berpakaian. Sehinggalah waktu kedatangan Syekh Ali Nuruddin Syauni ni ataupun Asyuni ke Mesir, dan beliau pakai tutup lengkap. Lepas tutup lengkap, kiranya daripada atas sampai bawah semua dia tutup lengkap. Lepas tu orang tanya,
wahai wanita perempuan, kenapa engkau hari ni tiba kau pakai tutup lengkap kan? Lepas tu dia perempuan tu cakap, kau tak nampak ke, kau tak tahu ke yang akan datang di bumi ini dan akan datang pada hari ini, iaitu seorang yang akan memberi sinar, yang akan kiranya memberi sinar pada tempat ni, daripada tempat ni gelap menjadi bersinar dengan kedatangan dirinya. Kemudian datanglah Syekh Ali Nuruddin Syawni ni. Waktu datang beliau ke bumi Mesir ni, dan beliau lah di antara ulama yang pertama yang buat majlis selawat besar-besaran dekat bumi Mesir, yang menghidupkan majlis selawat waktu zaman dia. Beliau di antara alim Rabbani, guru kepada Syekh Abdul Wahab Syarani. Yang Syekh Abdul Wahab Syarani sehingga kalau tulis ni mimpi beliau mimpi yang beliau ni berada di kiri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya sekali tapi marat, banyak kali. Banyak kali, bukan sekali tapi banyak kali. Nak cakap kiranya guru beliau ni memang guru yang sangat-sangat alim Rabbani yang beramal sungguh-sungguh lah. Dengan lagi-lagi dengan itibak kepada sunnah Nabi dan selawat kepada Nabi yang tak pernah putus kan, sehingga boleh berada pada ki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara kisah Syekh Ali Nuruddin Syawni ataupun Asyuni. Contoh boleh tunggu di nama Mantikah ni, tempat ni apa nama dia? Mantikah ni tempat ni nama apa tadi? Babu Syariah. Babu Syariah ya. Babu Syariah ni dia ambil daripada sebab gelaran daripada Syekh Syarani. Kampung ni kampung Syarah nama. Syarah di Manufia. Di Manufia di bukan kat belah sini lah. Manufia ni belah-belah bukan Said, dia belah macam mana kata, belah perkampungan jauh sikit daripada ni. Okey, terima kasih Safi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, ma ba'd. Saya Hayat Kiswah, pengerusi Pondok Zawiyah Kiswah. Sekarang ini berlintas langsung di tapak pondok kita, dan belakang saya kelihatan tapak surau Pondok Zawiyah Kiswah yang bakal kita bina, dan kita merayu sumbangan bertuan-tuan perempuan untuk pembinaan surau kita yang dijangka dalam belanja 1.5 juta. Siapa daripada kalangan muhsin-muhsinat yang ingin menyumbang untuk binaan surau, bolehlah pergi ke link di bawah, dan semoga Allah Ta'ala merahmati segala keprihatinan dan sumbangan tuan-tuan perempuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I want to say Alhamdulillah.